Salam sejahtera dan salam serakku sayang, bersama saya Janet Bennett. Berita utama, Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak telah meluluskan rang undang-undang RUU Pembekalan Tambahan 2022 pada Jumaat. Ini selepas undian sebulat suara yang diadakan selepas bacaan ketiga RUU tersebut semasa persidangan Dun Sarawak ke-19. Bacaan kedua dan ketiga bagi RUU tersebut telah dibentangkan oleh Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Kewangan dan Ekonomi Baru kedua, Dato' Amar Douglas Unggat Ambas. Ia turut disokong oleh Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdullah. Dalam pembentangan untuk bacaan kali kedua, Dato' Amar Douglas Unggat memberitahu permohonan tersebut adalah untuk mendapatkan dana tambahan sebanyak RM60,064,358. The first supplementary estimates of ordinary expenditure 2022 as contained in Command Paper number 5 of 2022, comprising an additional sum of ringgit Malaysia 60,064,358 is laid before the House and pursuant to Article 32 of the State Constitution. This additional expenditure is to meet the additional operating grant to 23 local authorities for the following. Kesemua bacaan berkaitan telah dilakukan tanpa perbahasan. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Malaysia akan terus mengadakan rundingan dengan Kerajaan Indonesia bagi menormalisasikan perdagangan rentas sempadan di kawasan Tembedut Antikong. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa Industri dan Pelaburan Datuk Malcolm Musin Lamuh berkata, ia susulan aktiviti perdagangan rentas sempadan Tembedut Antikong sangat terhad kerana sekatan daripada pihak Indonesia sejak 2014 mengakibatkan kurangnya sambutan dari pelabur terhadap estet perindustrian Tembedut. Di samping itu, Kerajaan Malaysia juga telah pun mencadangkan kepada Kerajaan Indonesia supaya membangunkan kawasan sempadan termasuk kawasan Tembedut Antikong. Jika ini dapat dilaksanakan, ianya akan dapat menjadi sebuah pusat pembangunan perdagangan dan aktiviti perindustrian termasuk perusahaan kecil dan sederhana. Beliau berkata demikian semasa persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 pada Khamis. Ujar beliau lagi, Kerajaan Sarawak juga telah memenuhi permintaan Kerajaan Indonesia untuk melebarkan jalan masuk sempadan dan membina semula pintu pagar dengan kos sebanyak RM2 juta bagi melancarkan pergerakan kenderaan kargo di sempadan. Kerajaan Persekutuan juga telah meluluskan peruntukan sebanyak RM100 juta di bawah RMK 12 bagi menaik taraf CIQS Tembedut. Sementara itu, Kerajaan Sarawak telah membina 34 menara telekomunikasi di kawasan Engkelili sebagai langkah mengatasi masalah komunikasi internet di konstitusi tersebut. Timbalan Menteri Utiliti Telekomunikasi Sarawak Datuk Liwan Lagang berkata, ini termasuk 23 menara yang telah siap dan 11 lagi sedang dalam pembinaan. Terdapat 34 buah menara telekomunikasi di bawah Sarawak Multimedia Authority Rural Telecommunication ataupun SMART yang dilaksanakan oleh SDAC, di mana 23 buah menara telah siap dan 11 lagi sedang dalam pelaksanaan. Manakala 11 buah menara sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan di bawah Pelan Jalinan Digital Negara ataupun Jendela Fasa 1 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Beliau berkata ketika menjawab pertanyaan Adun Engkelili, Johnny Kerayong MIPA dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 pada Khamis. Sementara itu, dalam dua soalan tambahan berkaitan, Datuk Liwan memaklumkan sebanyak 8 kawasan di situ telah menerima perkhidmatan jendela dan 2 kawasan lagi menerima saluran Wi-Fi serta 11 kawasan telah dibina menara telekomunikasi. Dan berikut merupakan kampung-kampung yang telah menikmati perkhidmatan jalur lebar melalui Starlit di kawasan N33 Engkelili, iaitu perkhidmatan jendela 1 Lubuk Maluh, 2 Hulu Akub, 3 Rumah Muluk,
4 rumah nanga darai, 5 nanga lalang, 6 rumah upuk lepung kepayang, 7 rumah belisan tembawai tumpang ulus kerang, dan yang ke-8 rumah cunggat pulau sekerang. Manakala melalui wifi saluran adalah kampung Stuga dan rumah Belai. Manakala bagi soalan 2 pula, menara telekomunikasi smart Pasar 2 di kawasan N33 Engkelili terletak di kawasan-kawasan berikut: Mawang Rumah Keruntap, Rumah Lanting, Rumah Lidam Liu, Rumah Sepalau, Rumah Ugum, Tembarong, Belawan, Rumah Ulu Akub, Rumah Kunjo, Rumah Muluk, Nanga Putuh, Nanga Jambu, Rumah Duri Bangat Entamban Ulu. Dalam perkembangan lain, rang Undang-Undang RUU Kanun Tanah Pindaan 2022 akan membantu dalam menangani fenomena perubahan iklim. Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan memberitahu ia merupakan salah satu cara mengurangkan pelepasan karbon ke udara melalui aktiviti penyimpanan bahan itu dalam kawasan tangkungan sumber minyak dan gas. We in Sarawak are very blessed to have land onshore and offshore which has close to no seismic activity, which makes our state one of, if not the most suitable areas for carbon storage. Oleh itu katanya, pindaan kepada RUU itu akan memberi kuasa kepada kerajaan negeri untuk mengawal selia aktiviti-aktiviti penyimpanan karbon yang dijalankan oleh sebarang entiti di sini. Laporan berikutnya, pengenalan rang Undang-Undang Kanun Tanah Pindaan 2022 adalah tepat pada masanya memandangkan industri baru dan pelbagai pembangunan sedang berlaku ketika negara menuju ke arah revolusi perindustrian 4.0. Adun Bukit Bangunan Datuk Mong Dagang berkata, undang-undang dan peraturan perlu diwujudkan untuk memudahkan pembangunan darat, ruang udara dan laut untuk kepentingan dunia korporat, negara dan rakyat. In the far-sightedness of our young Amat Berhormat the Premier, in incorporating the subject of carbon storage under the new Section 32B in the Amendment of Land Code is laudable and deserve of full support. I believe our state may be the first state in Malaysia to provide for regulation to ensure proper development and disposal of carbon dioxide. Bear in mind that our state is also a major producer of oil and gas, which emits carbon dioxide to the atmosphere. So the introduction of laws and regulation carbon storage reinforce the state government firm and seriousness to tackle climate change. Selain itu, Adun Bukit Bangunan itu menambah penyimpanan karbon tersebut boleh menjadi satu lagi industri besar untuk negeri pada masa hadapan. Berita seterusnya mengenai sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah akan diadakan di Kapit pada 5 hingga 6 Jun depan. Menteri di-Pejabat Premier Sarawak Datuk John C. Kitayar berkata, sempena sambutan kali ini, masyarakat Kapit akan dihiburkan dengan sebuah persembahan menarik iaitu konsert simfoni diiringi orkestra yang akan menampilkan penyanyi-penyanyi tempatan Sarawak pada sebelah malamnya. Beliau menambah untuk sambutan rasmi pula akan diadakan majlis jamuan teh pada pagi 6 Jun 2022 bertempat di Kapit Town Square. Berbagai pengisian menarik akan turut kita tontonkan kepada sambutan kali ini. Sebagai pembuka tirai, kita akan dipersembahkan dengan sebuah tarian pembukaan ngajak buah bubu. Dia ini akan ditarikan oleh para putri-putri kita. Pada malam itu, dalam pada itu kita menerbitkan satu video khas yang bertajuk Mahkota Diraja yang mempaparkan keunikan sistem adanya berperlembagaan di Malaysia. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Wisma Bapa Malaysia di sini pada Jumaat.
Ujar Datuk John Siki lagi seperti sambutan pada tahun 2020 lalu, dalam sambutan kali ini juga sebuah lagu khas turut diterbitkan yang berjudul Simponi Tuanku. Kemudian kita akan menyaksikan drama tari yang berjudul Legenda Menggin dan Cincin Tembaga. Legenda Iban ini berkisah tentang percintaan antara seorang manusia, Menggin, dan Dewi Cincin Tembaga. Menggin merupakan seorang pemburu yang handal. Semasa memburu, Menggin telah menyumpit seekor burung penyalaan yang sebenarnya adalah jelmaan Dewi Cincin Tembaga. Seterusnya, kita turut dihiburkan dengan persembahan medley lagu-lagu etnik Sarawak. Itulah antara pengisian persembahan pada sambutan keputusan resmi Duli ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Pengurusan Baginda Yang Pertuan Agong ke-16 6 Jun 2022 nanti. Dalam pada itu, Datuk John Siki memberitahu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud serta isteri Toh Puan Ragat Kurti Taib dijangka hadir. Turut hadir dalam sidang media berkenaan adalah Timbalan Menteri di Pejabat Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS Datuk Abdullah Saidul dan Timbalan Menteri di Pejabat Premier Sarawak Integriti dan Ombudsman Datuk Mushid Diranja Dr. Juanda Jaya. Sementara itu, Kerajaan Sarawak telah memutuskan pentadbiran di peringkat akar umbi akan diperkemaskan dan diperkuatkan untuk melaksana projek-projek yang akan datang. Demikian menurut Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Ahmad Jaol Samion dalam sidang media selepas menyempurnakan Majlis Serah Terima Tugas Jawatan Pegawai Daerah Simunjan, Pegawai Daerah Gedong dan Pegawai Daerah Sebuyau di Pejabat Daerah Simunjan pada Khamis. Pada masa sama, katanya selaras dengan arah tuju yang telah dirancang melalui Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030, perkhidmatan kepada rakyat juga akan diperluas dan dipertingkatkan lagi bagi merancangkan lagi pembangunan ekonomi di Sarawak. Menurutnya, ke arah itu, pelbagai program telah dirancang dan tumpuan diberikan kepada rakyat di peringkat daerah, daerah kecil dan bahagian. Dalam rancangan post-COVID development strategy, kita ingin melalui Sarawak mempunyai pertumbuhan yang sangat besar untuk mencapai status negeri maju pada tahun 2030, iaitu 9-8 tahun daripada sekarang. Projek-projek ini telah pun dirancang dalam rancangan Malaysia ke-11, 12 dan juga ke-13. Itu juga kita menyaksikan bahawa kita akan memberi tumpuan kepada pembangunan lestari dan juga akan melibatkan partisipasi daripada rakyat jelata. Menjawab soalan media mengenai majlis berkenaan, ujarnya penyerahan tugas turut diadakan di daerah-daerah lain sebelum ini seperti di bahagian Sri Aman. Sehubungan itu, beliau berharap agar pegawai-pegawai yang dipertanggungjawabkan dapat memberi tumpuan yang khusus, meningkatkan kualiti perkhidmatan rakyat di samping mendekatkan diri kepada rakyat supaya rakyat lebih senang berurusan dengan kerajaan. Patuhan kita mementingkan sangat komunikasi dari kerajaan dengan rakyat di peringkat tertinggi. So, kita juga mengharapkan DO yang baru ini akan mempunyai idea baru untuk membangunkan kawasan-kawasan lagi kawasan yang terpencil dan juga kawasan-kawasan seperti Gedong, Sebuyau, Semunjan, Aku hingga seterusnya. Hadir sama dalam majlis tersebut ialah Ahli Parlimen Batang Lupa Datuk Seri Rohani Abdul Karim, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran Datuk Iqbahon Joik, Pengarah Unit Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia Datuk Ismail Muhammad Hanis serta Residen Bahagian Samarahan Brahim Lumpuh. Sekian edisi malam bersama saya Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.